Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya karim, amma ba'. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan limpah inayah, hidayah, taufik, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah, dengan keberadaan kita di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkatan, diberi keredaan, diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita nak sambung bacaan kitab tauhid kita, muzakarah kita bersama berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang sememangnya dan sepatutnya untuk kita sama-sama belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang menjadi fardu ain kepada kita untuk sama-sama kita belajar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di pada kuliah yang lepas, sampai dah ta'rif dah habis lah, ilmu tauhid kan. Kita dah sebut ilmu tauhid dah habis, dan mudah-mudahan kita fahamlah apa itu ilmu tauhid kan. Bila orang tanya ilmu tauhid tu apa, sekurang-kurangnya kita dah ada bayangan dia, macam mana kerangka dia tauhid. Dan tauhid ni nama dia banyak kan, banyak. Ada orang kata ilmu tauhid, ada orang kata ilmu usuluddin, ada orang kata apa, ilmu akidah, ada orang kata ilmu kalam. Semua tu maksud yang samalah. Maksud dia ilmu tauhid, ilmu yang membicarakan pegangan dalaman saja, pegangan hati. Tu perbahasan dia, tidak melibatkan apa, amalan-amalan luaran, dalaman, pegangan dalaman. Dan menjadi fardu ain untuk kita tahu, untuk kita belajar, kita tahu dan kita pegang, ikat, kemas dalam hati untuk lepaskan daripada fardu ain kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin. Dan bicara, dan bicara. Oh, ni pun dah baca rasanya kan. Dan bicara, apa perbahasan ilmu tauhid ni, tuan kita nak bawa dulu, nak suruh kita nampak dulu. Sebelum belajar nak kenal apa sifat Allah, apa sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, nak tahu dulu gambaran dia. Dan bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Tuan kita kata perbicaraan dia berkenaan dengan zat Allah. Bila sebut zat Allah,
dikaitkan lagi, tak ada orang boleh kenal. Nak difaham di sini, satu, zat Allah tak ada orang boleh kenal hakikat zat Allah. Tak ada seorang pun boleh kenal. Wallahu a'lam. Hanya Allah sajalah yang tahu hakikat zat dia. Jadi kenapa nak kena belajar tentang zat Allah? Dah tak ada orang nak kenal kan? Tak ada orang kenal. Nak belajarnya daripada sekira-kira barang yang wajib. Maksudnya nak belajar melalui sifat Allah. Nak kenal Allah, nak ma'rifatullah, nak ada makrifat kan. Biasa orang sebutkan makriffatullah kan tu haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang selalu sebut makriffatullah. Maksud dia nak kenal Allah lah, makriffatullah tu. Macam mana asas dia? Asas dia pertama sekali belajar akidah dulu. Sebelum nak pergi jauh, akidah dulu kena tahu sebagai asas fardu ain. Kalau tak tahu akidah, orang duk sembang pasal ma'rifatullah, tu satu perkara yang dakwaan yang saja-saja tak tepat lah. Sebab dia pun tak kenalkan, dia pun tak kenal apa yang disembah Allah tu apa, sifat Allah tu macam mana. Macam mana dia boleh mendakwa yang dia telah sampai kepada peringkat ma'rifatullah yang tinggi. Jadi di sini tuan kita ni bawa kenal sifat Allah pun bukan kenal hakikat juga. Kenal sifat Allah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak kenal sifat Allah pun bukan nak kenal hakikat sifat. Kan? Boleh faham? Bukan nak kenal sifat Allah, hakikat dia macam mana, tak juga. Nak kenal apa? Hukum sahaja. Hukum sifat tu, yang hukum sifat tu pada zat Allah saja. Hukum saja. Setakat tu saja untuk kita sebagai hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hukum sifat. Sebab itulah keluar 3 hukum: wajib, mustahil, harus. Boleh haji. Bukan nak kenal, apatah lagi zat Allah tak dikenal dengan hakikat dia. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tak boleh kamu fikir pun tak boleh. Fikir pun tak boleh. Apatah lagi kita nak membuat kajian, nak bahas, nak cari, nak sembang, nak cakap hakikat zat Allah, tak boleh. Sifat pun bukan nak cari hakikat, nak tahu hukum saja. Setakat tu saja hukum dia. Yang wajib, mustahil, harus. Bila sebut 3 hukum, sebelum pergi jauh nak faham hukum-hukum sifat Allah, nak kena faham pula hukum tu maksud dia apa. Wajib pada zat, wajib pada sifat Allah yang wajib pada zat tu apa makna dia. Sifat harus tu apa makna dia. Sifat mustahil tu apa makna dia. Yang tu pun nak kena faham dulu sebelum masuk kepada sifat-sifat Allah. Boleh tuan je? Nanti sampai tempat dia, tuan kita ni akan jelaskan satu persatu perbezaan antara hukum yang berkaitan dengan zat Allah, dengan sifat Allah ni terkandung dalam hukum akal. Hukum akal. Ada lagi satu hukum taklifi, hukum yang kita duk salat. Ada satu lagi hukum adat, nanti sampai tempat dia. Cuma kat sini paling simple untuk difahami, bila sebut sifat yang wajib bagi Allah, maksud dia sifat yang mesti ada pada zat Allah. Boleh faham ke tuan? Akal kita tak terima kalau tak ada sifat ni. Tu orang kata bahasa mudah kan, sifat yang mesti ada. Nanti bila sampai tempat dia akan jelaskan lagi dengan lebih terperinci untuk kita faham lebih dalam lagi. Sebagai ringkasnya, kalau sebut wajib,
Wajib bermaksud mesti nak kena ada pada ni. Kalau zat tu nak didakwa sebagai Tuhan, mesti kena ada zat sifat ni. Boleh tuan haji ya? Boleh. Kalau kata wujud tu mesti kena ada. Akal kita tak boleh terima kalau ada orang mendakwa yang Tuhan itu ataupun Allah tidak wujud. Boleh. Boleh nak faham wajib tu. Kalau yang mustahil, sifat yang tak boleh ada. Boleh? Sifat yang tak boleh ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Sanusi rahimahullah dia kata la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Itu yang wajib. Kalau yang mustahil, la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tak boleh nak tergambar, ataupun akal tak boleh nak fikir, akal tak boleh nak terlintas, akal tak boleh nak terbayang, sifat tu tak ada pada Allah. Tu jadi mustahil. Lepas tu, dan barang yang harus baginya. Yang ketiga, harus. Bila sebut harus, sifat harus pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berkait rapat dengan perkara mungkin. Dia panggil. Satu lagi istilah, perkara mungkin. Apa itu mungkin? Iaitu makhluk. Boleh? Makhluk, semua makhluk selain daripada Allah dipanggil mungkin ataupun makhluk. Boleh? Dan makhluk ini masuk dalam sifat harus bagi Allah. Sama ada Allah nak buat ataupun Allah tak nak buat, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus. Apa sahaja perkara yang berlaku, apa sahaja perkara berlaku, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat Zaid, boleh, harus kan? Kalau nak mematikan Zaid, boleh, harus, boleh. Itu masuk dalam sifat harus Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas dulu perbicaraan dia. Dan pada segala rasul demikian juga. Bab yang kedua dalam ilmu tauhid berkenaan dengan rasul. Semua rasul alaihimussalatu wassalam. Bab yang pertama tadi berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah, sifat sama ada wajib, mustahil atau harus, dipanggil uluhiyat, dipanggil ketuhanan. Bab yang kedua, rasul ataupun kenabian, nubuwat. Bab yang ketiga berkenaan sam'iyat, berkenaan dengan perkara-perkara ghaib. 3 bab ni dia dalam akidah. Dan ketiga-tiga ni menjadi fardu ain untuk kita fahami dan kita i'tiqad. 3 bab. Rasul, lepas tu apa yang dibawa oleh Rasul. 3 bab. 3 bab ayat-ayat. Tuan-puan yang dirahmati Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita imani, yang kita i'tiqadkan 3 bab sahaja. Pertama berkenaan dengan Allah, yang kedua berkenaan dengan Rasul, yang ketiga berkenaan dengan perkara-perkara ghaibiyat. Semua mesti diiktikad. Kalau mengingkari satu saja, jatuhlah akidah dia. Jatuh kan Tuan Haji? Jua. Apa maksud jua? Maksudnya Rasul pun ada 3 juga. Keluar hukum 3 juga. Sama ada wajib, ataupun mustahil, ataupun harus. 3 juga. Pada Rasul. Sebab itulah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, apa sahaja yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus diikuti dan diimani, dipatuhi oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Kerana apa? Kerana mereka memahami akidah
sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun pada masa tu tak terbuku lagi, tak tersusun, tidak disusun lagi menjadi satu ilmu yang satu disiplin ilmu akidah pada zaman tu. Boleh ya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan faedah. Yang ketiga, faedah. Apa faedah belajar akidah ni? Ada orang kata tak perlu belajar akidah kan. Ada orang kata penuh dengan falsafah Yunan, bermacam-macam tomahan kan. Faedah tuan kitab kata ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Akidah ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tengok sekarang ramai yang terlepas pandang berkenaan dengan akidah, padahal dia merupakan satu ilmu fardu ain yang utama sekali yang perlu dipelajari. Nak pasak akidah tauhid tu yang penting sekali. Anak-anak kita yang dah balik umur 15 nak kena tanam akidah tu. Jadi tuan kitab ni kata dapat kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Contoh, para ulama sebut, bila seorang tu dia faham sungguh akidah, dia faham sungguh akidah, dia teguh sungguh, dia akan berasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jua keadaan, apa sahaja ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri, dia akan rasa tenang. Contohnya bab marah lah. Contoh bab marah kan. Orang salafus soleh dulu, dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ajar kalaulah seseorang tu marah, ada beberapa tindakan yang boleh dibuat kan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kalau marah ambil wuduk. Ada. Ataupun kalau marah duduk. Kalau marah duduk ataupun ambil wuduk ke, nak sejukkan balik kemarahan tu kan. Ada satu lagi bab yang para ulama sebut ubat yang paling mujarab marah ni akidah, dia kata. Ulama sebut dalam kitab tauhid hakiki, tauhid yang sebenar. Akidah boleh menjadi satu ubat mengangkat kemarahan. Kalau ambil wuduk ataupun duduk ataupun lari daripada situasi itu, dia hanya menahan saja. Menahan kan. Macam kita lah, marah dalam sehari tak sah kalau tak marah kan. Mesti ada. Marah ke anak lah, marah ke isteri lah kan. Marah, tambah-tambah sekarang masjid tak boleh masuk. Habis orang masjid kena marah semua kan. Tak boleh ni SOP itu yang 12 orang tu habis. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab tu kalau kita tengok orang salafus soleh dulu, macam mana dia boleh tenang, macam mana, apa formula dia boleh tenang. Contoh, ada cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, cicit keturunan daripada Sayyidina Hasan. Satu hari dia pergi tawaf Kaabah kan. Imam besar ni, anak murid penuh belakang ni. Imam besar, anak murid penuh belakang, dalam keadaan tawaf tu. Dan ada seorang lelaki datang, pergi depan dia tu maki. Habis maki, ludah atas muka. Habis maki, ludah. Kalau kita macam mana? Ni depan Kaabah ni. Maki ludah. Masya Allah. Tapi dalam keadaan tenang sahaja, dia boleh tanya kenapa
kenapa maki saya, ada apakah tujuan yang tuan ni nak kan sampai maki macam ni, diludah lagi. Tak marah tuan haji, tak marah tuan-tuan. Orang salafus salih dulu, Imam Hanafi kan, Imam Hanafi rahimahullah, tiap-tiap hari bila dia balik mengajar daripada tempat dia mengajar masjid itu di Iraq sana, di Kufah sana, tiap-tiap hari ada seorang yang benci kat dia, duk maki tiap-tiap hari, duk maki, duk kata. Dia tak kata apa pun, dalam keadaan hati yang tenang. Kita kalau sehari boleh lagi ni tiap-tiap hari tu lagi. Kata Masya Allah, tabarakah, dia sebut dalam kisah-kisah orang soleh dulu kan, sampai kat rumah nak buka pintu, dia kata ada apa lagi nak kata sebelum saya masuk rumah. Banyak lagi kalau kita baca kisah-kisah soleh, macam mana orang-orang soleh ni dia boleh ambil formula untuk ketenangan hati ni. Tuan kitab kata ni, dapat ketenangan. Pertama sekali tauhid tuan haji. Tauhid, akidah yang kuat. Akidah dia kenal sungguh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu apa yang terjadi itu daripada Allah. Terus kefahaman, keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah boleh menutup kemarahan dia. Ulama tulis dalam kitab kan, dalam kitab akidah yang lain lah. Sebab tu kalau nak test, nak tahu keimanan, iman kita kan, iman kita duduk tahap mana, tengok ketika marah, tengok ketika kadang-kadang kalau anak tersepak air pun marah dia tu macam rubis buta lah. Masya Allah. Sama yang bercakap ni pun sama je kita. Samalah dengan keadaan kan, kalau dalam keadaan sekarang ni Allah nak uji masing-masing boleh muhasabah lah. Jadi tauhid tu dapat. Sebab apa? Sebab dia memandang kepada Allah, dia makrifah dia, kenal dia Allah dengan ilmu yang dia ada. Apa saja dia terjadi, dia pandang kepada Allah. Imam semua 4 mazhab, Imam Syafi'i semua ada orang benci. Imam Syafi'i kita rahimahullah pun ada orang benci, imam yang besar. Sampai satu hari dia nak pergi jahit jubah baju dia, ada orang ni benci. Masya Allah, tabarakallah. Kita pun tak terbayang macam mana kan ada orang boleh benci dengan orang yang alim, orang yang baik, orang yang duk mengajar, menyebarkan ilmu, membuat satu mazhab untuk diamalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kan, bila buat baju, lepas pada Imam Syafi'i rahimahullah balik itu, dia pergi bagi tahu kat tukang jahit tu, dia kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris tu, dia suruh buat baju lengan besar sebelah. Dia bagi tahu kat tukang jahit tu, kata imam tadi suruh buat besar sebelah kan, lepas tu pendek sebelah. Tukang jahit tu kata betul kan? Betul, dia besar. Jadi tukang jahit tu buat. Bila siap baju, Imam Syafi'i pergi ambil. Mana ada orang buat baju besar sebelah tu lagi kan? Besar sebelah. Ambil, tak kata apa pun. Tak kata apa, ambil saja baju, pakai. Dia kata, Alhamdulillah, jubah yang baju besar sebelah ni dia boleh simpan kitab dia pula. Situ pula boleh perginya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi banyak kisah-kisah, cuma kita tak tahu apa formula yang, apa hati yang macam mana macam ni. Ulama buat khulasahnya pertama sekali akidah tuan-tuan. Akidah mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kebersamaan hati dia, keimanan dia kepada Allah, dapat menangkis semua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan ke atas seorang hamba. Boleh? Itulah. Tu di dunia kan, dunia disebut di sini selama-lamanya sampai ke akhirat.
akhirat masya-Allah tabaraka, tak adalah akhirat yang terakhir di syurga Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang baik. Bahkan kalau orang buat ada akidah yang betul, akidah betul tapi amalan tak ada, pun akhir akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia sebut kat sini kan, ada orang tu akidah dia mantap, amalan dia tak ada pun banyak amalan. Tak ada amalan apa pun. Sekadar membuat amalan yang wajib fardu ain, tapi mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan orang yang beramal banyak tapi akidah dia tak ada. Yang tu yang ditakuti ayah-ayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu menjadi fardu ain kan. Pendapat yang paling kuat, yang paling syadid, orang kata yang paling strict, tak sah pun amalan dia. Tu yang kita takut tu haji. Ada pendapat ulama dia kata sampai tak sah pun amalan. Dan agama itu, tuan kita ni bawa sikit makna agama. Sebab apa? Daripada ta'rif, daripada definisi akidah tadi, ibarat daripada perhimpunan yang diiktikad, yang dibangsakan kepada agama. Kan kita sebut kuliah yang lepas. Lalu tuan kita ni bawa sikit makna agama. Apa itu? Ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Hukum-hukum yang berlaku sama ada dalam akidah ni lebih umum. Sama ada akidah, sama ada fiqh kita, ibadat, ataupun sama ada dari segi tasawuf kita. Semua hukum tadi, dalam 3 elemen yang penting dalam agama tadi, masuk dalam agama. Masuk dalam agama Islam kita, yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala. Hukum dan agama itu daripada Allah kepada hambanya yang mukallaf. Taklifan yang mukallaf. Jadi kalau anak-anak kita yang dah dekat dengan mukallaf, kalau dengan umur nak mukallaf kena tengok dalam fiqh lah pula kan. Umur mukallaf berapa tu lagi? Anak-anak 15 dalam mazhab kita Syafi'i. 15 lelaki atau perempuan, kalau dia tak ada lagi tanda-tanda baligh dia, berakal baligh, katalah tak ada mimpi lagi ke kan, lelaki perempuan sampai 15 dah mukallaf dengan umur, dah mukallaf. Jadi umur sebelum tu dah nak dikenalkan dah dengan akidah kan. Ada sekarang 15 pun solat tak tahu macam mana kan. Tu tanggungjawab ayah lah, ibu bapa lah terhadap anak dia, dipertanggungjawabkan. Akidah petah lagi kan, solat pun tak tahu ke mana. Jadi kita sama-sama tengoklah anak-anak kita, insya-Allah. Atas lidah Rasulnya yang membawa akan mereka kepada kebajikan yang kekal. Lepas tu bila disebut agama, tuan kita ni bawa pula tanda agama. Dan segala tanda agama itu 4. Ni kaitan dengan akidah ni. Akidah bila sebut tauhid kan, perhimpunan hukum yang diiktikad, dibangsa kepada agama. Lalu dibawa pula agama tu apa? Agama tu hukum-hukum yang ditaklifkan kepada seorang hamba mukallaf daripada Allah melalui rasul-rasul dia. Kaitan dengan akidah tadi. Boleh faham kan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Lepas tu dibawa pula apa tanda dia. Bila sebut tanda, kat sini tuan kita bawa 4. Ada 4 tanda agama. Ni disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia. Ada 4 tanda. Bila sebut tanda agama, maksud dia tanda yang seseorang tu beragama dengan betul. Tanda. Tengok apa tanda dia. Pertama, bukan jubah Tuan Haji, bukan jubah. Bukan tanda agama ni di kopiah, bukan tanda agama ni di jubah. Pertama sekali sah i'tikad tu pertama sekali.
Tanda yang paling tinggi, yang paling pertama sekali, sah i'tiqad. Dan nak difaham juga di sini bila sebut tanda agama, bagi yang pertama ni, kalau tak ada yang pertama, tak ada agama dia. Kalau tak ada tanda yang pertama, maka agama dia tak ada. Sah i'tiqad. Al-i'tiqadus sahih. Apa maksud sah i'tiqad? Iaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud sah i'tiqad? Pertama sekali jazam. Jazam ni maksudnya yakin sungguh. Dalam diri seseorang ni dia ada yakin. Dia ada yakin. Dia ada zon. Zon ni apa? Zon ni kalau kira peratus, 70%. Yakin 100% yakin. Dia ada zon. Dalam bahasa Arab dia panggil zon. Bahasa Melayu tak ada pula nak ni kan. Sangkaan lebih. Lepas tu dia ada syak. Tu ada bahasa Melayu. Syak orang sangka kan. Syak. Ragu-ragu. 50%. Dia ada waham. Waham bawah lagi 50%. Waham maksud dia tak berapa nak yakin sangat lah. Dalam akidah, yakin saja dipakai. Kalau zan, apatah lagi syak, ragu-ragu, apatah lagi waham, semua tertolak. Yakin saja tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Yakin saja Tuan Haji. Yakin sahaja yang diterima dalam akidah yang sahih. Orang tanya, contoh, Allah ada. Dia kata ada, yakin. Lalu orang tanya, macam mana adanya Allah? Saya pun kurang pasti. Maka tak lepas lagi akidah dia. Tak lepas lagi Tuan Haji. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab dia tak ada keyakinan lagi untuk kuatkan. Tak ada bukti untuk kuatkan akidah dia. Nanti tuan kita, bila kita belajar insya-Allah sama-sama muzakarah, dia akan sebut satu-satu. Bila sebut sifat Allah, wujud, bukti dia apa, akan disebut satu-satu untuk lepaskan pemahaman. Kalau kita kata memang semua orang yakin Allah tu wujud, semua orang yakin kan Allah wujud, tapi apa bukti yang menyokong, apa dalil, orang kata apa bukti dia tak dapat nak menjelaskan. Bermakna dia masih lagi taklid, dia panggil, masih lagi dia menurut orang lain, mengikut orang lain tanpa ilmu pengetahuan akidah. Boleh Tuan Haji? Boleh tu sah akidah. Jazam ni kena yakin sungguh, yang diiktikad oleh ahli sunnah wal jamaah. Yakin dengan apa? Dengan ahli sunnah wal jamaah pula, bukan yakin dengan akidah yang lain. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, dua mazhab yang besar, sebagaimana yang kita sebut, ahli sunnah Asy'ari dengan Maturidiyah, dua mazhab yang besar. Boleh kan ni Tuan Haji? Boleh. Yang pertama, sah akidah. Tanda orang yang beragama yang betul, akidah dia dulu. Akidah dia dulu yang betul. Sebelum nak pergi ke amalan lain, sebelum nak pergi kepada apa, tasawuf ke apa, akidah dulu. Akidah yang betul. Yang kedua, tanda yang kedua, benar qasad. Itu yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Tanda ni Tuan Haji, ulama sebut ni semua duduk kat dalam. Semua tanda agama yang betul yang disebut oleh para ulama, yang ni disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dinukil, dipindah, ditulis oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, semua duduk dalam Tuan Haji.
duduk dalam tak ada orang tahu. Akidah yang betul, akidah dia dengan Allah. Akidah yang betul, sah akidah. Yang kedua, benar qasad. Apa maksud benar qasad? Iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Masya Allah. Yang kedua, tunai ibadah dengan ikhlas. Yang pertama, akidah, kan? Akidah yang betul pun kita tak lepas dah tu lagi. Yang kedua, benar qasad, ibadah dengan ikhlas lagilah. Sirrun min asrarillah. InsyaAllah kita sambung di masa yang lain. Cumanya begitulah Tuan Haji, sebagai muhasabah bersama. Tengok, kalau kita tengok nak tengok macam mana para salafus salih dulu, para sahabat ridwanullah ta'ala alaihi, macam mana akidah dia sangat mantap, sangat kuat, tak terjangkau di akal, kan. Contoh yang terakhir lah, contoh selepas pembukaan kota Mekah, ketika mana Nabi SAW bawa 10,000 para sahabat masuk buka kota Mekah. Masuk sekejap, 2 minggu dia duduk. 2 minggu duduk. Lalu ada kabilah Bani Hawazin ataupun Bani Saqif datang nak serang kota Mekah. 2 minggu baru nak rasa selesa, kan? Baru nak rasa selesa duduk kat kota Mekah, tiba-tiba datang dengan ribuan tentera. Selepas diislamkan orang Mekah, tambah lagi 12,000 pergi ke tempat Bani Hawazin tadi untuk berperang. Dipanggil Perang Hunain, dipanggil tahun ke-8 Hijrah, Perang Hunain. Tapi nak bagi tahu macam mana keadaan sahabat, terkadang ada sahabat tu lepas perang dalam keadaan dah luka lumpuh dah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa satu risalah ataupun arahan untuk keluar lagi berjihad, masih lagi mampu untuk pergi. Masih lagi mampu dengan keimanan dia kepada Allah, kekuatan yang ada, pergi lagi dalam keadaan yang teruk dah. 2 minggu tu Haji, 2 minggu nak pergi. Dah ada perang Tabuk, nak pergi jauh dalam keadaan susah pun dengan keimanan. Semua tu terletak di atas keimanan dan akidah yang mantap di sisi para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Begitulah akidah ni sangat penting tu Haji. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan akidah, memberi satu muhasabah dan memberi satu ketenangan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Saya rasa setakat tu insya-Allah kita sambung di kuliah yang akan datang, insya-Allah. Segala tanda agama 4, keduanya benar qasad. Macam mana nak dikatakan yang benar qasad itu sebagai satu tanda agama kita beragama kepada agama Islam. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkurang tersalah saya mohon maaf. Yang baiknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.